Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan traders di mana saja anda berada. Saya ucapkan selamat datang ke FX Doc Series, satu channel yang kita nak bincang ataupun bahas apa saja isu information terkini tentang dunia pasaran kewangan. Okey, so kita masih baru lagi dalam menubuhkan channel ni. Jadi step by step kita nak go through, mungkin kita nak buat revision, ulang kaji sikit-sikit ke tentang apa saja topik technical analysis atau FA yang kita boleh pilih yang mana yang sesuai untuk kita ulang kaji. Sebelum kita sampai ke satu tahap nanti, kita akan kongsikan technical strategi apa saja instrumen pilihan kita pada minggu tersebut untuk kita trade, yang mana berpotensi untuk dapat keuntungan. So kita akan share kepada semua rakan-rakan. Okay, so untuk sesi kali ni kita nak straight to the point. Kita nak ulang kaji je sebenarnya, nak buat revision je. Ini topik ni memang dah sangat terkenal dah, ramai dah orang study pasal perkara ni, dan ramai juga orang yang tahu pasal perkara ni, tapi tak ramai yang dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar, apa yang mereka tahu. So sebagai untuk kita mengingati antara satu sama lain, saya pun mengingatkan diri saya juga. So salah satu perkara penting untuk kita kenal pasti kita boleh konsisten atau tak dalam dunia forex atau dalam dunia saham, kita kena kenal pasti kita ni adalah seorang trader dalam kategori apa. So kita memang kena faham cara kita trade ataupun keupayaan badan kita untuk menampung tekanan dalam trading ni. So kita kena make sure, sebab kita je yang tahu diri kita macam mana, betul tak? Alright, so untuk meringkaskan lagi kita punya perbincangan pada kali ni, kita nak straight to the point. Sebelum kita pergi ke next session nanti, saya harap kalau ada rakan-rakan yang follow channel ni pada satu hari nanti, semua dah jelas, semua dah faham yang anda semua daripada kategori apa. Sebab berkemungkinan kita akan bawa strategi trading yang bersifat long term trade. So kita nak follow the trend, kita tak nak salah arah. So kita nakkan satu certainty, kepastian. Okey, so sebelum kita sampai ke tahap tu, marilah kita kenal pasti siapakah kita dalam dunia pasaran kewangan ni. Kita dalam kategori apa? So yang pertama, secara ringkas saja, semua orang tahu pasal benda ni. Yang pertama, kita ada short term trade. Kita ada trade dalam jangka masa yang sekejap je. Ramai orang trade menggunakan kaedah ni sebab yang pertama sekali adalah sebab untung cepat. Buka cepat, tutup pun cepat. Dan sometimes orang yang entry pada short term trade ni memang entry pada lot yang besar sikit sebab dia nak profit pada waktu tu. Yes, tak ada apa yang salah pun untuk kaedah ni. Cuma risiko je lah yang kita semua kena identify, kita mampu atau tak tampung risiko tersebut. Okey, time frame yang kita gunakan bagi scalping trader, okey, ini kategori yang pertama. Scalping trader, mereka menggunakan time frame yang kecil. Okey, structure higher high ataupun lower low. So kita akan trend line ke, so mereka akan marking pada time frame yang kecil. Previous low, 2 previous low dan 2 higher high. So dia akan mark trend line tersebut pada time frame yang kecil untuk dapatkan peluang-peluang buy ataupun sell. Tapi take profit, mereka perlu take profit as soon as possible. Okay, kerana bila candle pada jam tersebut habis, mungkin akan berubah arah, sebab time frame H1 akan menjalankan kerja mereka pula, time frame H4 akan menentukan arah mereka pula. Jadi scalper kebiasaannya akan TP cepat. So mereka ada satu term kita panggil ABC, asal biru je close. Okay, so scalping trader, sifat-sifat yang ada dalam diri seorang scalper ialah
kita nak profit cepat, at the same time kita cekap, okay, pantas, dan kita senang cerita kita memang terdedah kepada risiko yang tinggi untuk scalping trader. Sekali-sekala buat okey lah, tapi kalau selalu, kalau memang cekap tahap 5 bintang je, memang tak ada siapa nak halang lah. Okay, tapi whatever pun, ini adalah pilihan masing-masing. Tak ada siapa sangkal, tak ada siapa nak salahkan siapa buat scalping, siapa buat intraday. Kalau benda ni memang sesuai dengan diri anda, memang sesuai dan cekap dan memang boleh buat duit, proven, konsisten, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun boleh profit sebagai seorang scalper, so teruskan. Memang itu adalah kategori untuk diri anda. Okay. So honestly, saya buat scalping tapi tak dapat selalu, sebab tak mampu tampung. Maybe kita punya screening hours tu agak tinggi. Kita menghadap PC ke menghadap phone tu terlalu lama, so akan buatkan kepala saya sakit. So saya boleh buat scalping tapi tak boleh scalping for a living, tak boleh. Okay, seterusnya untuk intraday trader. Intraday trader popular, ini memang sangat generously terkenal di mana-mana dunia saham ke, Wall Street ke, Bursa Malaysia ke, Tokyo Stock Exchange ke, retail trader, forex pun ramai yang trade intraday. So intraday adalah satu kaedah trading yang profitable dan consistently profitable. Betul ke ayat tu? Lebih kurang lah. Okay, kerana time frame yang kita gunakan, time frame yang besar sedikit berbanding scalper. Okay, so kita gunakan time frame, kebanyakannya ialah time frame H1 dan juga H4. So at least profit, jurang pips untuk profit tu tinggi, sangat besar lah. And then stop loss pun affordable pada yang kita mark kepada stop loss price yang kita mampu tanggung, dan kebiasaannya 30 pips, kebiasaannya 50 pips, ataupun 60 pips, terpulang kepada kemampuan akaun masing-masing. Tetapi duration bagi intraday memang kebiasaannya dalam masa sehari mesti close. Okay, so that's why nama dia intraday. Candle time frame yang kita gunakan H1 dan H4, structure trend line untuk kita marking semua berpaksikan structure H1 dan H4. So entry dan exit menggunakan H1 dan H4. Ini sangat popular. Scalping intraday ini anda kena decide di manakah kategori anda, tahap kesabaran anda tu macam mana. Mampu ke untuk tunggu floating loss selama 2 jam, 3 jam, risau kan, real account dengan duit yang kata orang susah nak deposit. Sekali bila dah deposit, floating loss pula kan. So kita mampu tak tanggung tekanan tu. Okay, so stop loss quite tinggi juga untuk intraday punya trade, lebih kurang 30 sehingga ke 60 pips punya stop loss. Kalau scalper mungkin mereka tak mark stop loss pun, sebab ya ABC asal biru kita close, ataupun ada yang letak stop loss tight 10 pips. So depend atas kemampuan akaun masing-masing. So the first one is scalping trader, the second one is intraday trader. So itu dua kategori trader setakat ni. Okay, so kita akan pergi kepada kategori yang ketiga. Okay, kawan-kawan semua, kita straight terus kepada kategori yang ketiga, swing trade. Okay, swing trade selalunya kita pun selalu juga dengar swing trade ni adalah trade strategi trading yang makan masa. Kesabaran agak tinggi, kesabaran, lepas tu ketahanan mental yang tinggi diperlukan, sangat diperlukan untuk swing trade. Kalau kita
seorang trader yang floating loss 30 pips, muka dah biru, memang tak boleh buat swing trade lah. Maksud dia kena training lagi lah, kena practical lagi untuk buat swing trade ni slowly sampailah kita mampu tahan floating loss yang agak besar. That's why swing trade memang kena jaga margin, entry kita punya lot tu memang kena buka kecil, and then bila ada confirmation, kalau boleh tambah kita tambah. Okay, swing trade yang pertama sekali, time frame yang digunakan untuk entry ataupun exit ialah daily dan juga weekly. So bayangkan kalau kita guna daily dengan weekly punya chart, kalau kita mark trend line daily let's say hari ni candle daily berada pada key level. So kalau kata breakout hari ni, kita memang tak boleh entry lagi hari ni. So kita kena tunggu retest pada hari esok, dan mungkin retest makan masa sehari atau 2 hari. So bila ada confirmation baru boleh entry. Kat situ dah nampak makan masa pada confirmation. So kena banyak sabar, and then lagi-lagi yang menggunakan time frame weekly, memang kena relax, kena tenang, baru kita boleh jumpa variety, kepelbagaian dalam strategi untuk swing trade ni. Sebab tu kalau anda search dekat YouTube trader-trader yang sukses, macam George Soros ke, ramai lagi lah trader-trader yang ada yang trade gold with millions profit semua. Itu memang mereka sangat berpengalaman, yang pertama. Dan yang kedua, sangat sabar. Dia tahu, dia ada vision, dia tahu target dia dekat mana, dan dia sangat tenang. Orang macam ni memang dalam kategori swing trade. So kalau anda semua dalam kategori swing trade, so better saya suggest study lah apa saja keperluan yang diperlukan untuk swing trade. Kalau anda seorang scalper, anda study topik-topik yang swing trade punya trader perlukan, mungkin tak berkesan. Jadi kat situ kita kena tahu dulu diri kita ni dekat kategori yang mana. So kita teruskan sikit lagi. Stop loss untuk swing trade memang besar. Okay, kita tengok high weekly tu kat mana, high daily tu kat mana. So itu adalah stop loss. Dan mereka yang nampak arah tu berubah, orang yang dalam kategori swing trade ni, dia akan ambil opportunity di time frame seperti H4. Kalau ada peluang scalping pada dia orang, intraday tu mungkin scalping bagi dia orang. Itu sikit-sikit lah information apabila harga tu berada pada tempat-tempat tertentu yang mana ada peluang untuk dia orang collect profit, so dia orang tetap akan collect profit. Orang-orang dalam kategori swing trade ni, dia orang punya kemahiran dalam breakout, dia orang punya kemahiran dalam pullback trade memang awesome lah. Okay, take profit adjustable untuk kategori swing trade sebab trade mereka mengikut trend. So selagi trend tu membentuk new high, selagi trend tu membentuk new low, so selagi itulah take profit mereka berterusan. Ayat dia kita boleh gunakan, selagi itulah profit mereka increasing. Selagi itulah profit mereka berterusan, selagi trend tu masih berjalan. So kalau trend tu berubah, mereka akan nampak yang mana trend tu dah breakout, trend tu dah habis. So itu adalah masa yang sesuai untuk mereka close semua position. Kemudian duration, jangka masa untuk swing trade memang makan masa, days, sometimes weeks, berhari-hari, kadang-kadang berminggu-minggu. Ini salah satu contoh swing trade. Kita boleh tengok ini salah seorang trader yang sangat expert. Memang ini seorang sifu. Ini sifu kepada fundamental. Saya rasa ramai orang kenal Tok Boom punya, ini Tok Boom punya trade lah. Pernah satu masa dulu dia swing Euro USD sehingga profit melebihi 100,000. Ini orang yang memang faham apa yang dia buat.
Dia adalah seorang trader yang ada reason to buy ataupun reason to sell. So ini salah satu daripada trade beliau lah. And then mungkin saya boleh ada kesempatan dekat sini, saya nak share juga beberapa entry yang luar biasa daripada real account, bukan demo, bukan practice account. Ini salah satu trade daripada organisasi yang elite. Mungkin semua orang ramai lah kenal, ini memang popular ni. Time frame weekly, okay, trade berapa minggu dia hold. Sebab dia nampak kat situ ada something yang dia nampak yang kita tak nampak. So ada banyak lagi sebenarnya, ini sebahagian je yang dapat saya selitkan. And then the last but not least, ini legendary trader juga. Kalau siapa tak kenal mungkin kena study lagi lah pasal forex. Ini dah tak ada dah dekat Instagram ke kat mana-mana. Saya pun tak tahulah dia marah ke tak saya letak ni, tapi saya letak ialah just untuk introduce kepada trader-trader yang tonton video ni. Okay, ni Dira The Gold Digger. Okay, ni antara collection yang mana sempat beliau screenshot dan educate follower yang follow dia, kenapa dia entry dan sebagainya. So dia adalah swing trader, boleh kata position trader pun dia juga, sebab dia pegang position sampai bulan pun ada. So ni position gold, berhari-hari, berminggu-minggu dia hold, siap boleh tambah entry lagi. Selepas buy kat bawah ni boleh tambah lagi sebab ada reason to buy. And then walaupun dah sampai kat atas, pada kita yang tak faham trendline ke, mungkin bila tengok harga tinggi macam ni, tinggi ni, kita boleh sell. Tapi tak, bagi orang yang faham tentang breakout, break the resistance ni, so resistance become support. So then ada retracement, so tambah lagi kita punya trade lot. Okay, so kata orang cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Okay, jadi insyaAllah nanti akan ada video susulan tentang strategi ataupun liputan. Dan insyaAllah ada rezeki saya akan upload lagi apa saja information yang menarik. So setakat tu saja untuk kali ini. Selamat maju jaya semua rakan-rakan traders. InsyaAllah kita akan explore dunia trading, especially forex ni sama-sama. Assalamualaikum.